Nombor 1. Ginseng. Ginseng merujuk kepada 11 jenis tumbuhan pendek dan perlahan dengan akar berdaging yang terkenal dengan keupayaannya untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan. Herba ini mempunyai akar berbentuk garpu berwarna terang, tangkai yang agak panjang dan daun hijau dalam bentuk bujur. Walaupun lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk mengesahkan manfaatnya sebagai tambahan, orang secara tradisinya telah mengambil ginseng untuk membantu dengan pelbagai keadaan perubatan. Penyelidik percaya bahawa ginsenosides, komponen kimia yang terdapat di ginseng, bertanggungjawab untuk kesan klinikal herba. Manfaat kesihatan ginseng: peningkatan tenaga dan fungsi kognitif yang lebih tajam. Ginseng boleh membantu merangsang aktiviti fizikal dan mental pada orang yang merasa lemah dan letih. Ginseng merah Korea khususnya telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam ketinggian fungsi kognitif pada pesakit dengan penyakit Alzheimer. Kesan anti radang: ginseng boleh mengurangkan keradangan. Menurut kajian 2020, ginsenosides boleh menyasarkan laluan dalam sistem imun yang boleh mengurangkan keradangan. Rawatan disfungsi erektil: masih terdapat ujian klinikal yang tidak mencukupi untuk menunjukkan manfaat klinikal yang berterusan, tetapi kajian 119 lelaki dengan disfungsi erektil ringan hingga sederhana mendapati bahawa ekstrak ginseng berry meningkatkan fungsi seksual keseluruhan. Manfaat kesihatan ginseng juga adalah sebagai pencegahan selesema. Penyelidikan mengenai kesan ginseng pada tikus menunjukkan kemungkinan hubungan antara ginseng dan rawatan dan pencegahan influenza dan virus penyegerakan pernafasan. Ginseng juga boleh menurunkan gula darah. Ginseng boleh membantu mengawal gula darah dan merawat diabetes. Ginsenosides boleh menjejaskan pengeluaran insulin dalam pankreas dan meningkatkan rintangan insulin menggunakan mekanisme lain. Nombor 2. Kunyit. Curcumin adalah komponen aktif utama kunyit. Ia memberikan rempah warna kuning ciri-cirinya. Malah curcumin boleh dikreditkan sebagai sebatian yang bertanggungjawab untuk kebanyakan potensi manfaat kesihatan kunyit. Malangnya, kunyit dan curcumin sendiri tidak mudah diserap ke dalam aliran darah. Untuk mendapatkan manfaat kesihatan penuh kunyit dan curcumin, makanan tambahan berfungsi dengan baik. Manfaat kesihatan kunyit dan curcumin: radang. Dalam dos yang betul, curcumin mungkin lebih berkesan sebagai ejen anti radang daripada ubat-ubatan seperti Advil dan aspirin. Menurut kajian yang lalu, curcumin boleh membantu merawat keadaan seperti penyakit radang usus, pankreatitis dan artritis. Pencegahan penyakit jantung: satu kajian yang lalu menunjukkan bahawa curcumin boleh meningkatkan fungsi endothelial atau kesihatan membran nipis yang meliputi bahagian dalam jantung dan saluran darah. Membran ini juga memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah, mencegah dan mungkin membantu merawat kanser. Oleh kerana keradangan dikaitkan dengan pertumbuhan tumor, sebatian anti radang seperti curcumin boleh memainkan peranan dalam merawat dan mencegah pelbagai jenis kanser termasuk kolorektal, pankreas, prostat, payudara dan kanser gastrik. Melambatkan atau membalikkan penyakit Alzheimer: kunyit juga boleh melindungi otak anda daripada penyakit degeneratif biasa seperti Alzheimer dengan meningkatkan tahap faktor neurotrofik yang berasal dari otak, protein yang terdapat di otak dan saraf tunjang. BDNF memainkan peranan penting dalam menjaga sel saraf neuron sihat serta mengawal komunikasi antara sel saraf yang penting untuk pembelajaran dan ingatan. Kemurungan: terima kasih kepada keupayaan kunyit untuk meningkatkan tahap BDNF. Rempah menunjukkan janji sebagai antidepresan yang berkesan. Rawatan artritis rheumatoid:
Arthritis rheumatoid menyebabkan bengkak sendi yang menyakitkan yang boleh menyebabkan tulang mengikis dari masa ke masa dan akhirnya membawa kepada kecacatan dan kecacatan fizikal. Berdasarkan kajian yang dijalankan, Curcumin membantu meningkatkan kelembutan sendi dan bengkak pada pesakit RA ataupun arthritis rheumatoid. Suplemen anti penuaan dengan keupayaan untuk melawan keradangan, melindungi badan daripada radikal bebas dan berpotensi melambatkan kemerosotan otak dan penyakit lain yang berkaitan dengan usia, kunyit dan Curcumin mungkin suplemen anti penuaan yang berkesan. Nombor 3. Habatus sauda. Habatus sauda juga dikenali dengan nama black seed dalam bahasa Inggeris. Habatus sauda berasal dari Asia Tenggara dan juga digunakan di Mesir Purba, Greek, Timur Tengah dan Afrika. Ramai orang telah menggunakan habatus sauda itu untuk membuat ubat selama lebih dari 2000 tahun. Dari segi sejarah, habatus sauda telah digunakan untuk merawat sakit kepala, sakit gigi, sumbat hidung dan cacing usus. Ia juga telah digunakan untuk mata merah, jambu, konjungtivitis, poket jangkitan, abses dan parasit. Manfaat kesihatan habatus sauda untuk penyakit asma. Penyelidikan menunjukkan bahawa mengambil ekstrak habatus sauda melalui mulut akan meningkatkan batuk, merengek dan fungsi paru-paru pada orang yang menghidap asma. Walau bagaimanapun, ianya mungkin tidak berkesan seperti ubat thiopilin atau salbutamol. Manfaat kesihatan habatus sauda yang lain pula adalah untuk demam hay iaitu rhinitis allergy. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil produk tertentu yang mengandungi minyak habatus sauda, vitamin E, beta-carotene dan biotin emifrit oleh pit imun melalui mulut setiap hari mungkin meningkatkan gejala alergi pada orang yang mempunyai demam hay. Kulit gatal dan radang ataupun eczema. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil produk tertentu yang mengandungi minyak habatus sauda, vitamin E, beta-carotene dan biotin emifrit oleh pit imun melalui mulut setiap hari mungkin meningkatkan gejala pada orang yang mempunyai kulit gatal dan radang. Walau bagaimanapun, dengan menyapu 15% salap minyak habatus sauda ke kulit selama 4 minggu tidak kelihatan untuk meningkatkan gatal-gatal atau keterukan penyakit pada pesakit yang sama. Sawan ataupun epilepsi. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil ekstrak habatus sauda melalui mulut setiap 8 jam selama 4 minggu mungkin mengurangkan bilangan sawan pada kanak-kanak dengan epilepsi. Kolesterol tinggi. Bukti mengenai keberkesanan habatus sauda untuk kolesterol tinggi adalah bercanggah. Beberapa penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil habatus sauda hancur keseluruhan 1 gram 2 kali sehari sebelum makan selama 4 minggu mengurangkan kolesterol, buruk kolesterol, lipoprotein, ketumpatan rendah dan lemak darah yang dipanggil triglycerida pada orang yang mempunyai kolesterol tinggi. Walau bagaimanapun, penyelidikan lain menunjukkan bahawa mengambil habatus sauda serbuk 1 gram 2 kali sehari selama 6 minggu tidak meningkatkan kolesterol. Tekanan darah tinggi. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil ekstrak habatus sauda 2 kali sehari selama 8 minggu mungkin sedikit meningkatkan tekanan darah pada sesetengah orang. Sindrom metabolik. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil produk minyak habatus sauda tertentu 2 kali sehari selama 6 minggu mungkin mengurangkan jumlah kolesterol, lipoprotein, ketumpatan rendah yang buruk dan tahap gula darah pada orang yang mempunyai sindrom metabolik. Sakit tekak dan tonsil bengkak. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa mengambil gabungan cancapidra dan habatus sauda melalui mulut selama 7 hari melegakan kesakitan pada orang yang sakit tekak dan tonsil bengkak. Habatus sauda juga dipercayai bermanfaat untuk masalah pencernaan termasuk gas usus dan cirit-berit, bronkitis, selesema, gangguan head, sendi sakit, rheumatism dan sakit kepala antara lainnya. Nombor 4. Sumac.
Sumac merujuk kepada mana-mana tumbuhan berbunga yang dimiliki oleh genus Rus atau keluarga Anacardiaceae yang sering terdiri daripada pokok renek kecil dan pokok sumac yang menghasilkan buah merah terang yang dikenali sebagai drups. Tumbuhan ini ditanam di seluruh dunia tetapi sangat biasa di Asia Timur, Afrika dan Amerika Utara. Sumac mempunyai rasa yang unik, biasanya digambarkan sebagai kusut dan sedikit berbuah, sedikit seperti lemon. Tetapi selain membawa rasa yang berbeza untuk hidangan, ia juga mempunyai senarai panjang faedah yang mengagumkan. Faedah kesihatan sumac adalah mengawal gula darah. Sesetengah penyelidikan menunjukkan bahawa sumac boleh membantu mengekalkan paras gula darah normal. Selain itu, ia juga boleh membantu mencegah rintangan insulin. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Research in Medical Science, sumac spice mungkin efektif untuk menurunkan tingkat insulin untuk mencegah resistensi insulin dan menstabilkan gula darah. Selain itu, faedah kesihatan sumac juga ianya boleh mengurangkan kolesterol. Walaupun penyelidikan pada masa ini kebanyakannya terhad kepada model haiwan, kajian menunjukkan bahawa sumac memberi manfaat kepada kesihatan jantung dengan menurunkan kolesterol dan membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Sumac juga merupakan antioksidan melawan penyakit. Sumac adalah sumber antioksidan pekat yang boleh membantu menetralkan radikal bebas dan menjaga kesihatan badan anda. Faedah kesihatan sumac juga adalah untuk mengurangkan kehilangan tulang. Satu kajian haiwan pada tahun 2015 yang diterbitkan dalam jurnal sains lisan gunaan menunjukkan bahawa mentadbir ekstrak sumac kepada tikus mengubah keseimbangan beberapa protein tertentu yang terlibat dalam metabolisme tulang, mengakibatkan kehilangan tulang yang berkurangan. Dan manfaat terakhir sumac ialah melegakan sakit otot. Kajian Lone menunjukkan bahawa jus sumac yang berasal dari tumbuhan yang sama dengan rempah sumac dapat membantu mengurangkan kesakitan otot semasa senaman aerobik pada orang dewasa yang sihat. Oleh kerana kandungan antioksidannya yang kaya, ia juga boleh membantu mengurangkan keradangan untuk memberikan lebih banyak kelegaan kesakitan. Nombor 5. Lo Han Guo. Lai Qikang dan bubur buang panas sesuai diambil ketika cuaca panas sebegini. Tapi, tahukah anda ramuan utama sirap yang digunakan untuk menghasilkan lai Qikang dan bubur buang panas? Ianya menggunakan air rebusan dari buah Lo Han Guo. Buah Lo Han Guo dalam bahasa Mandarin juga dikenali sebagai monk fruit dalam bahasa Inggeris. Terima kasih kepada manfaat kesihatan yang luar biasa. Herba Cina ini telah lama dipuji sebagai buah abadi. Oleh itu, pada akhir musim bunga dan awal musim panas, keluarga Purata di China suka menggunakannya untuk membancuh teh bagi merawat batuk yang disebabkan oleh jangkitan paru-paru atau oleh selesema kerana variasi cuaca bermusim. Buah ini juga tinggi nilai pemakanan dan boleh dimakan dalam beberapa cara mudah. Selain dibancuh menjadi teh dengan air mendidih, anda juga boleh menggunakannya untuk merebus sup dan membuat bubur. Walau apapun, ia boleh pergi jauh dalam mencapai kesihatan yang baik dan menjaga badan anda kuat. Manfaat kesihatan Lo Han Guo adalah sebagai pemanis untuk pesakit kencing manis. Buah ini sendiri dapat membantu merawat pesakit kencing manis. Ia juga boleh membantu mengurangkan lipid, menurunkan berat badan dan membantu rawatan hyperlipidemia. Buah Lo Han Guo kaya dengan vitamin C yang menjadikannya herba ajaib dengan anti penuaan, anti kanser dan sifat penjagaan kulit. Ianya juga digunakan dalam rawatan untuk pelbagai penyakit. Selain menjadi salah satu pengganti gula yang sihat dan selamat, secara klinikal ia digunakan secara meluas untuk rawatan batuk kokol, sembelit, bronkitis akut, tonsilitis akut, sakit tekak, gastritis comel antara lain. Setiap bahagian menekankan penggunaan perubatan yang berbeza. Akar tumbuknya dapat menyembuhkan psoriasis degil, karbunkel dan bisul.
Untuk kegunaan luaran, rambut buah boleh digunakan untuk luka, manakala teh buah boleh menjadi minuman menyegarkan yang sejuk yang boleh mencegah jangkitan pernafasan. Ia dipercayai mempunyai keupayaan untuk memanjangkan hayat juga jika mabuk setiap hari. Nombor 6. Tulsi. Tulsi atau Holy Basil adalah selasih suci, merupakan herba yang terkenal dalam keluarga Lamiaceae. Ia berasal dari India dan ditanam dengan banyak di seluruh Asia Tenggara. Tulsi dirujuk sebagai ratu herba kerana ia sangat berkesan dalam melindungi tubuh kita daripada pelbagai jangkitan dan penyakit jantung, hati, kulit, buah pinggang dan sebagainya. Tulsi mempunyai tempat yang istimewa di Ayurveda serta rumah penganut Hindu di India. Ia dianggap suci oleh orang Hindu dan disembah oleh mereka. 3 jenis utama tulsi dilihat berkembang di India ialah Ram Tulsi, Krishna Tulsi dan Vana Tulsi liar yang paling biasa. Daun tulsi kaya dengan vitamin A, C dan K dan mineral seperti kalsium, magnesium, fosforus, besi dan kalium. Ia juga mempunyai jumlah protein dan serat yang baik. Manfaat kesihatan tulsi menjadi penggalak imuniti semula jadi. Tulsi kaya dengan vitamin C dan zinc. Ia boleh bertindak sebagai penggalak imuniti semula jadi dan mengekalkan jangkitan di teluk. Ia mempunyai sifat antibakteria, antiviral dan antikulat yang sangat besar yang melindungi kita daripada pelbagai jangkitan. Tulsi daun ekstrak meningkatkan sel-sel penolong dan aktiviti sel pembunuh semula jadi dan meningkatkan sistem imun. Tulsi juga berfungsi mengurangkan gangguan sejuk dan pernafasan. Champagne, Cineol dan Eugenol yang terdapat di tulsi membantu mengurangkan sejuk dan kesesakan di dada. Jus daun tulsi yang dicampur dengan madu dan halia berkesan dalam bronkitis, asma, influenza, batuk dan sejuk. Mengurangkan tekanan dan tekanan darah. Tulsi mengandungi sebatian okimyumocytes A dan B. Sebatian ini mengurangkan tekanan dan mengimbangi neurotransmitter serotonin dan dopamin di dalam otak. Sifat anti radang tulsi mengurangkan keradangan dan tekanan darah. Sifat anti kanser. Phytochemical yang terdapat dalam tulsi mempunyai sifat antioksidan yang kuat. Oleh kerana itu, mereka membantu melindungi kita dari kanser kulit, hati, mulut dan paru-paru. Baik untuk kesihatan jantung. Tulsi mempunyai kesan yang mendalam terhadap perawatan dan pencegahan penyakit kardiovaskular dengan cara menurunkan kandungan lipid darah, menekan iskemia dan stroke, mengurangkan hipertensi dan juga disebabkan oleh sifat antioksidan yang lebih tinggi. Berguna dalam gangguan gastrik. Daun tulsi membantu menyembuhkan senak dan kehilangan selera makan. Mereka juga digunakan untuk rawatan kembung perut. Baik untuk kulit dan rambut. Tulsi membantu membersihkan kulit kecacatan dan jerawat. Ia kaya dengan antioksidan dan itu membantu mencegah penuaan pramatang. Tulsi juga menguatkan akar rambut kita dan itu mencegah keguguran rambut. Sifat antikulat tulsi menghalang perkembangan kulat dan kelemumur. Nombor 7. Hempedu bumi. Herba tropika dan subtropika yang terkenal dengan rasa pahit, hempedu bumi atau dipanggil green chireta dalam bahasa Inggeris. Hempedu bumi terdapat di Asia, Australia, India, Laos dan Timur Laut India. Ia digunakan secara meluas sebagai tumbuhan perubatan. Untuk mencapai kesan maksimum, daun perlu dituai apabila paksi pembungaan mula kembang. Untuk menggunakan akar, penuaian perlu dibuat apabila daun mula berubah warna atau layu. Daunnya boleh dimakan, kadang-kadang bercampur dengan sayur-sayuran. Hempedu bumi menarik untuk lebah, rama-rama atau burung. Ekstrak daunnya dilaporkan sebagai kawalan perosak yang berkesan terhadap pelbagai perosak tanaman. Manfaat kesihatan hempedu bumi. Faedah kesihatan umum.
Akar dan daunnya digunakan terutama untuk mengurangkan demam, meningkatkan selera makan dan secara amnya memperbaiki keadaan kesihatan seseorang. Ia juga mempunyai kesan anti radang yang ketara. Rawatan demam. Serbuk daun hempedu bumi didapati mempunyai keupayaan untuk membantu demam selesema biasa dengan memendekkan tempoh mereka. Ia juga boleh digunakan sebagai rawatan untuk demam dan sakit tekak. Rawatan untuk pelbagai penyakit. Rebusan daun atau akar hempedu bumi boleh digunakan sebagai rawatan untuk sakit perut, kolera, influenza dan bronkitis. Infusi boleh digunakan untuk merawat gangguan wanita, dispepsia, hipertensi, gonoria, penyakit kuning, rheumatism, amenorrhea. Apabila digunakan sebagai penuam atau tuam, ia berupaya menyembuhkan kaki bengkak, vitiligo dan buasir. Manfaat kesihatan hempedu bumi yang terakhir ialah rawatan untuk racun. Hempedu bumi secara tradisionalnya juga dijadikan sebagai ubat jika terkena gigitan ular dan serangga. Ia juga boleh menjadi ubat untuk diabetes apabila digunakan bersama-sama dengan Aristatus ortisifon. Nombor 8. Tongkat Ali. Eurycoma longifolia merupakan nama saintifik bagi akar sejenis herba yang dinamakan sebagai tongkat ali. Tongkat ali adalah pokok renek malar hijau yang tinggi, kebiasaannya dijumpai di Asia Tenggara. Kaum Adam di Malaysia mendakwa bahawa teh yang diperbuat daripada tumbuhan ini meningkatkan keupayaan seksual dan kejantanan mereka. Akibat dari pengakuan tersebut, tumbuhan ini mempunyai permintaan tinggi sehingga kini dianggap sebagai spesies dilindungi. Tongkat ali merupakan ubat herba yang telah menjadi sebahagian daripada ubat tradisional Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya. Ia sering digunakan untuk merawat pelbagai penyakit termasuk demam, disfungsi ereksi dan jangkitan bakteria. Kajian menunjukkan bahawa tongkat ali boleh meningkatkan kesuburan lelaki, melegakan tekanan dan meningkatkan komposisi badan. Tetapi penyelidikan dalam bidang ini adalah terhad. Selain akar dan kulit Eurycoma longifolia ataupun tongkat ali digunakan untuk merawat disfungsi ereksi. Ia turut digunakan untuk meningkatkan minat seks, kemandulan lelaki, meningkatkan prestasi atletik, membina badan dan mengurangkan lemak badan. Tongkat ali juga digunakan untuk demam, malaria, ulcer, tekanan darah tinggi, batuk kering, sakit tulang, batuk, cerit-berit, sakit kepala, sifilis dan kanser. Apakah antara khasiat dan manfaat tongkat ali? Khasiat tongkat ali yang pertama, boleh meningkatkan tahap testosteron dan meningkatkan kesuburan lelaki. Potensi tongkat ali untuk meningkatkan testosteron pada lelaki dengan tahap hormon seks utama yang rendah ini telah diketahui dan didokumentasikan dengan baik. Testosteron yang rendah boleh terjadi akibat penuaan, kemoterapi, rawatan radiasi, ubat-ubatan, kecederaan atau jangkitan buah zakar dan lain-lain. Kesan tahap testosteron yang tidak mencukupi termasuk libido rendah, disfungsi ereksi dan dalam sesetengah kes ketidaksuburan. Oleh kerana sebatian dalam tongkat ali boleh meningkatkan testosteron yang rendah, ia dapat merawat masalah ini. Kajian selama 1 bulan dalam 76 lelaki yang lebih tua dengan testosteron rendah mendapati bahawa mengambil 200 mg ekstrak tongkat ali setiap hari secara signifikan meningkatkan tahap hormon ini kepada nilai normal pada lebih daripada 90% peserta. Tambahan lagi, kajian dalam kedua-dua haiwan dan manusia menunjukkan bahawa mengambil tongkat ali boleh meningkatkan rangsangan seksual dan boleh memperbaiki disfungsi ereksi pada lelaki. Akhir sekali, tongkat ali boleh meningkatkan motiliti dan kepekatan sperma dan meningkatkan kesuburan lelaki. Manfaat tongkat ali yang kedua, minuman tenaga yang boleh mengurangkan stres. Tongkat ali boleh mengurangkan hormon stres dalam badan anda, mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan mood.
Satu kajian pada tahun 1999 mengenal pasti kemungkinan peranan ubat ini dalam merawat masalah mood. Mereka mendapati bahawa manfaat tongkat ali adalah setanding dengan ubat anti keresahan yang biasa dalam mengurangkan gejala kegelisahan pada tikus. Kesan yang sama telah dilihat pada manusia, tetapi penyelidikan adalah terhad. Khasiat tongkat ali yang ketiga, boleh memperbaiki komposisi tubuh. Manfaat tongkat ali sering didakwa mampu meningkatkan prestasi atlet dan meningkatkan jisim otot. Ini kerana ia mengandungi sebatian yang dipanggil quasinoid, termasuk uricomycete, uricolactone dan uricomannone. Ia boleh membantu badan anda menggunakan tenaga dengan lebih cekap, mengurangkan keletihan dan meningkatkan daya tahan. Dengan kata lain, suplemen boleh bertindak sebagai bantuan ergogenik yang merupakan bahan yang boleh meningkatkan prestasi fizikal dan memperbaiki komposisi tubuh. Kajian kecil yang dijalankan selama 5 minggu kepada 14 individu lelaki mendapati bahawa mereka yang mengambil 100 mg ekstrak tongkat ali setiap hari mengalami peningkatan yang lebih besar dalam jisim tanpa lemak berbanding daripada mereka yang mengambil placebo. Mereka juga kehilangan lebih banyak lemak berbanding peserta dalam kumpulan placebo. Terima kasih kerana menonton sehingga selesai dokumentari yang bertajuk 8 jenis herba baik untuk kesihatan.